Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bermula dalam ajaran baru, iaitu bagaimana iman bertumbuh. Ini ditulis oleh Ralph Mahoney. Kita mau belajar teliti mengenai bagaimana iman kita boleh bertumbuh. Kita masuk dan belajar mengenai iman. Bagaimana satu biji sawi bertumbuh. Kalau kita tengok gambar yang di sini, kita tengok biji sawi itu kecil sangat. Bagaimana dia boleh bertumbuh. Satu cara Tuhan memimpin cikgu-cikgu untuk mengajar pengikut-pengikut penyelamatan Yesus Kristus adalah untuk memusnahkan ketidakpercayaan dalam hidup mereka. Kerana kita ada Alkitab, tetapi ada kalanya kita tidak percaya apa yang ditulis dalam Alkitab. Kita ada percaya sebahagian sahaja, tetapi kita tak percaya semuanya. Kerana minda kita telah terhad. Dan kita mesti menghalau ketidakpercayaan dalam hidup kita supaya iman kita boleh bertumbuh. Dalam Markus babak 6, mari kita mencarinya. Markus babak 6 ayat 5 dan 6 berkata, dia tidak dapat melakukan, iaitu Yesus Kristus tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Di mana? Di tempat dia tinggal dahulu, di Nazaret. Bila dia kecil, dia tinggal di Nazaret dengan ibu bapanya. Dan Yesus balik ke tempat itu. Tetapi apa berlaku? Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Yesus hairan. Yesus sangat hairan kerana mereka tidak percaya kepadanya. Mengapa mereka tidak percaya kepada dia? Kerana pada masa kecil dia ada ibu bapa, itu Maryam dan Yosef. Dan mereka yang jiran-jiran mereka ingat dia sebagai manusia sahaja, bukan ilahi. Itulah Yesus sangat hairan dengan mereka yang tidak percaya kepadanya, walaupun dia sudah membuat banyak mukjizat di tempat-tempat lain. Bila dia datang balik ke kampung dia, orang tidak percaya mengenai apa yang dia boleh buat. So, ketidakpercayaan ini menghadkan kuasa Yesus dalam membuat kerja-kerja mukjizat. Itulah selalunya kita dengar Yesus pergi ke serata tempat di kampung-kampung untuk mengajar mereka. Kenapa Yesus mau mengajar mereka? Kerana bila Yesus mengajar mereka, mereka sudah dapat pengetahuan. Ini akan melupuskan ketidakpercayaan. Ubat untuk ketidakpercayaan adalah tahu akan penyelamatan Yesus Kristus, tahu akan karakter Yesus, tahu akan apa yang Yesus nak ajarkan. Kerana ramai yang tidak percaya. Kerana mereka pun dengar-dengar je,
tak pergi meneliti ayat-ayat Tuhan, ya, dalam Alkitab. Ya. So ubat untuk ketidakpercayaan adalah untuk mengajar orang-orang di kampung. Orang-orang supaya mereka faham dari mana datangnya penyelamatan Yesus Kristus ini. Ya. Kita tidak boleh sayang kepada seseorang sampai mereka percaya. Tidak, kita mesti mengajar mereka seperti bayi. Ya, bayi kecil, dan bila dia bertumbuh besar, kamu akan pergi mengajar dia. Dia akan pergi sekolah untuk belajar. Ya, sama juga dengan iman. Ya, ya, iman ini datang supaya kita boleh bertambah-tambah, bertumbuh dalam iman. Ya. So kita mau masuk dalam pelajaran ini mengenai iman. Dan Yesus selalu berkata mengenai iman adalah ia berhubung, mengiatkan hubungan iman dengan orang lain. Ya, dalam Lukas babak 17. Carinya 17 babak 2 ayat 3 dan 4 dia berkata, berwaspadalah. Ya. Jika saudara kamu berdosa, tegurlah dia. Jika dia bertaubat, ampunilah dia. Ya. Jika dia berdosa terhadap kamu 7 kali dalam sehari, dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu serta berkata, saya minta ampun, saya sorry lah, kamu harus mengampuninya. Ya. Kita tahu dalam cerita ini juga bahawa Yesus berkata, berapa kali aku nak mengampunkan seseorang? Ya. Bila Petrus bertanya, Yesus berkata 7 kali 70 kali, 490 kali kita mesti mengampunkan orang bila orang berkata sorry. Kalau kita tidak mengampunkan orang itu, hati kita pun tak selesa. Ya, hati kita pun tak selesa. Kerana dia berkata, jika saudara kamu berdosa, kamu berasa dia berdosa, tegurlah dia. Ya, tegurlah dia supaya dia boleh berjalan dalam sinaran cahaya Yesus. Kalau kita tidak tegur dia, dia ingat dia betul sahaja. Ya. So, jika orang itu bertaubat, ampunilah dia. Ya. Jika dia berdosa terhadap kamu 7 kali dalam sehari, dan tiap-tiap kali dia datang kepada kamu dan berkata, sorry lah. Kamu harus mengampuni dia. Kamu harus mengampuni dia. Ya. Dia berkata macam itu. Ya. So kita tahu bahawa dalam ayat 5, ya, rasul-rasul Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, tegurkanlah iman kami. Ya. Supaya kita boleh mengampuni seseorang. Kalau iman kita tidak kuat, kita akan berasa sakit hati kerana kita tidak mahu mengampuni orang. Kerana kita rasa mereka sudah buat salah. Ya, mereka sudah buat salah. Mengapa saya nak mengampuni mereka? Ya, itulah bila Yesus mengajar, prinsipnya tidak sama dengan prinsip dunia ini. Itulah kita nak belajar bersama-sama. Ya, Yesus mengajar mengenai iman. Yesus mengajar potensi iman dalam hidup kita. Yesus mengajar bimbingan dalam perkembangan iman kita, dan Yesus mengajar macam mana tumbuhnya iman kita.
Ya, ini semua mengenai iman dalam hidup kita. Sangat penting, ya. Bila kita bersamping dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ya, dan orang itu sama minda dengan kamu, senang aja kamu berkawan dengan orang itu. Tetapi jika kita berhubung dengan orang Kristian, tetapi minda mereka tidak sama dengan kamu, ya, itulah yang susah. Tetapi apa Yesus mengajar, ya, Yesus mengajar bahawa kalau minda orang Kristian itu tak sama dengan kamu, apa harus kamu buat? Dalam ayat 5 berkata, Rasul-Rasul Yesus berkata kepada Yesus, Tuhan, teguhkanlah iman kita. Teguhkanlah iman kita. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kita. Supaya kita boleh mengatasi segalanya. Kita boleh mengampuni seseorang yang berdosa terhadap kita. Atau orang itu berdosa tetapi mereka tidak tahu bahawa mereka berdosa. Ya. Itulah kita mahu belajar mengenai iman. Ya, dalam kita mesti belajar dengan teliti mengenai iman. 4 ciri yang kita mahu belajar dalam minggu-minggu ini adalah iman meningkatkan mengikut tahap-tahap berlainan, ya. Iman meningkatkan mengikut ketaatan seseorang. Iman meningkat dengan mendengar ayat Tuhan. Iman meningkat dengan mengucap ayat Tuhan. Ya, ciri-cirinya yang teliti kita akan belajar. So kita boleh tahu bagaimana kita boleh tumbuh seperti biji sawi, bertumbuh seperti satu pohon pokok yang besar. Ya, iman kita kukuh, iman kita stabil. Ya, kita nak belajar macam mana kita bertumbuh, tumbuhkan iman kita dalam hidup kita, ya, dalam nama Yesus. Amen.